Semalam kita sampai Maliki Yaumiddin. Ditanya setiap kita hanya tentang agamamu. Jadi berapa tahun kita hidup? 40 tahun? 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Agak-agak berapa tahun sangat kalau kita himpun, kita sedang bicara tentang agama kita. Bukankah selama ini muslimat kalau kita timbang seluruh kehidupan kita, kalau kita kata kita mula kerja lepas SPM ataupun lepas habis degree kita mula bekerja, start saja bekerja, yang mana satu dalam tempohmu bekerja kamu betul-betul ikut agama Allah. 8 jam di pejabat kamu ikut agama Allah, yang mana satu? Muslimat dirahmati Allah, kita kata ikut agama Allah macam mana? Masya Allah, semalam saya tengok live Datuk Hassan Ali, Farid Ravi dengan Amin Idris. Amin Idris bercerita kepada Dr. Hassan Ali. Saya ingat lagi ketika Datuk dulu dengan Tuan Guru Ni Aziz berceramah dekat Kota Baru. Masa tu saya belajar lagi. Dan saya masuk ke pejabat Tuan Guru Ni Aziz, minta kita kan, macam saya dulu nak isi borang UPU nak masuk universiti kan, kita pergi jumpa pengarah mana-mana kan, untuk dapatkan tanda tangan. Lepas tu dia kata, saya nampak ada 2 pen dekat poket Tuan Guru. Satu kilometriko, satu lagi pen Parker. Saya minta tanda tangan dekat borang dia tu, Amin Idris. Dia sign pakai kilometriko. Berani pula budak Amin ni dulu. Dia tanya dekat Tuan Guru, kenapa Tuan Guru tak pakai pen mahal? Kenapa pakai pen murah? Selain Kelantan dia lah, Ustazah tak boleh lah nak tiru kan muslimat. Kata Tuan Guru Ni Aziz, pen kilometriko ni hamba punya. Parker ni, pen Parker yang mahal ni, kerajaan punya. Sebab itu benda urusan peribadi dia, biar pakai pen dia sendiri. Saya nak tanya, sepanjang kita bekerja muslimat, berapa banyak kita bawa balik kertas-kertas A4 paper dekat pejabat untuk anak kita kira formula matematik. Tuhan, banyak kertas atas meja tu mama dah bawa balik daripada office dah. Kat mana kita nak minta halal daripada bos kita muslimat? Kita pun bolehlah kata, lah orang lain pun sama juga Ustazah, kita je yang jaga. Bukankah Allah kata, man amila salihan fali nafsih, membuat amal soleh, benda tu untuk dirimu sendiri. Kita selalunya bila kita belajar agama, kita nak meletakkan, menunjukkan keimanan kita kepada Allah, kita duk kata orang lain buat tak ada memberi luar apalah, orang lain semua pun sama juga. Saya dah buat macam tu Ustazah, sedekah saya banyak juga. Betul tak muslimat kita? Masya Allah Tuhan, jauhnya kita dengan mereka yang betul-betul sama macam kita mengharapkan syurga, tetapi kita kan bos kata claim perjalanan kita daripada KL ke Kuala Selangor. Kita pula dah sampai-sampai Kuala Selangor, lajak pergi Sabak Bernam lah, balik ziarah mak ayah sekejap. Lepas tu dengan balik daripada Kuala Selangor ke Sabak Bernam tu pun kita claim kat bos sekali. Padahal dari Kuala Selangor ke Sabak Bernam tu dah urusan peribadi. Betul tak muslimat dirahmati Allah? Bos tak pernah tanya, ni kenapa pula pergi Kuala Selangor sampai sekian kilometer ni? Bukan sekian kilometer saja ke? Muslimat. Jadi hak benda tu, kita sudah tidak ikut agama. Tapi kita claim Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari agama. Waktu bekerja mu ikut agama tak? Sebagai isteri ikut agama tak? Sebagai anak ikut agama tak? Hanya mati nanti Allah tak nak tanya benda lain, hanya berkenaan dengan agamamu. So apa sangat yang kita banggakan hidup atas dunia ini, selain daripada kita memiliki agama. Udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kamu ke dalam agama Islam itu secara keseluruhan. Cara makan, pakai, cara bercakap, cara berjalan, cara apa sahaja, hatta bahasa tubuh, kenyit-kenyit mata dekat orang tu muslimat, kita ikut agama ke tidak? Allahu Rabb. Okay? Habis sampai perbahasan semalam. Hari ni, subhanallah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu kami sembah, padamu kami pohon pertolongan. Muslimat, sebelum Ustazah pergi jauh, kalimah ini saya sangat terkesan apabila saya berada di bumi Akbar. Tadi try reconnect. Sekarang ni okey balik. Seorang ibu yang pernah ziarah Aceh mungkin pernah bertemu dengan ibu ni dekat atas, dekat ruang menunggu lah. Ruang kita duduk dengar cerita daripada depa tu, di kapal atas rumah. Awal-awal dulu Ustazah pergi muslimat, dengar daripada mangsa tsunami sendiri bercerita. Sekarang memanglah sudah dijadikan pusat pelancongan kan.
telah dibeli oleh kerajaan, sudah ada petugas-petugas yang bercerita. Dulu mangsa sendiri yang bercerita. Apa kata ibu tua itu? Saat dia tersangkut di atas kapal, di dalam kapal yang tersangkut di atas rumah, dia nampak ombak yang menggulung seperti mau memakan mereka yang terselamat di dalam sampan ini. Dia teringat ceramah yang dia pernah dengar dekat masjid. Ustaz-ustaz pernah bagi tahu, dia kata apa? Kalimah iyyaka, hanya kepada engkau na'bud kami sembah, wa iyyaka, dan kepada engkau ya Allah kami pohon pertolongan. Ustaz tu memberi bahas, dia kata kalau benar-benar kita merasa sudah menyembah Allah yang sungguh-sungguh, mengapa kamu tidak mintakan pertolongan kepada Allah? Lalu yang keluar di lisan dia saat itu, saat ketakutan melihat ombak yang hampir menggulung, dia menjerit sekuat-kuat hati, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulang banyak kali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu aku bersembah, padamu aku pohon pertolongan. Dia cerita dengan air mata, muslimat. Saya kata Masya Allah. Kerana apa saya pun menangis saat dia bercerita? Saya teringat tadabbur iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulama tafsir berbahas, muslimat dirahmati Allah, kenapa ayat ini kita tak boleh tukar nasta'in duduk di depan, na'bud duduk belakang. Kalau ikutkan kita sebagai manusia, kita nak cakap apa, muslimat dirahmati Allah? Kita nak letak nasta'in duduk kat depan, na'bud duduk kat belakang. Sebab kita ni manusia sentiasa mengharapkan pertolongan daripada Allah. Kita minta pertolongan daripada Allah. Lalu kita minta tolong, tapi kita tak reti malu, tak tahu malu dengan Allah. Sedangkan ayat itu, iyyaka na'budu, hanya padamu kami sembah. Maksud, hei manusia, sungguh-sungguh dak kamu telah menyembah Allah sebelum kamu minta pertolongan kepada Allah. Na'bud di hadapan, nasta'in di belakang. Jadi orang beriman, dia tidak berpaut kepada mana-mana makhluk, tak resah gelisah bila minta tolong pada makhluk tidak mau ditolong, tidak rasa putus asa bila tidak dapat pertolongan makhluk, kerana dia punya Allah tempat berpaut. Dia tahu nak minta tolong dengan siapa. Dia yakin dengan pertolongan Allah. Kenapa dia begitu yakin? Kenapa dia tak guna kabel sana sini? Kerana bagi dia cukuplah Allah. Bukankah aku telah menyembah Allah yang sesungguhnya? Orang yang sembah Allah ni macam tadilah, muslimat. Dia guna tak agama sungguh-sungguh dalam kehidupan dia? Sebagai isteri dia telah beragama sungguh tak? Sebagai anak telah beragama sungguh tak? Sebagai pekerja telah beragama sungguh tak? Sebagai ahli masyarakat, jiran tetangga sudah ikut agama sungguh tak? Mu kata ikut agama, tapi mu tak menyembah, tak takutkan Allah sungguh-sungguh. Tapi saat mu susah, kamu pohon pertolongan Allah. Orang yang ada rasa malu dengan Allah, dia nak minta tolong dengan Allah pun takut, rasa malu. Kerana ya Allah, saat susah baru aku nak mencari engkau. Makcik tadi kata dalam hati dia ada apa? Selama saya hidup, saya hanya bertuhankan Allah. Saya hanya minta tolong dengan Allah. Suami saya sudah lama mati, diambil awal oleh Allah. Saya berniaga, bersusah payah membesarkan anak seorang-seorang. Saya hanya minta pertolongan Allah. Mustahil pada saat ombak ingin menggulung, Allah tidak mau menyelamatkan saya. Subhanallah, muslimat. Ajaib kejadian sampan yang tersangkut di atas rumah. Sampan nelayan, perahu nelayan berada di tempat parking sampan-sampan. Kat situlah tempat makcik ni meniaga bubur-bubur di pagi hari. Nelayan-nelayan duk beli. Berlaku gegaran yang begitu dahsyat. Dia lari balik ke rumah. Kapal dengan gegaran yang begitu dahsyat. Berlaku tsunami. Sampan-sampan, kapal cerita lain pula. Sampan, perahu nelayan boleh tersangkut di atas rumah seorang cikgu bahasa Inggeris. Suaminya seorang saudagar lah, maknanya orang kaya dekat kampung tu. Ada rumah 2 tingkat. Jadi rumah lain semua sudah tenggelam. Rumah 2 tingkat ni tersangkut sampan itu. Sampan tu sebenarnya tidak mencari ikan, muslimat. Pada hari kejadian sedang ditukangi oleh tukang repair sampan. Entah macam mana si tukang repair sampan, orang tengah duk kalang kabut tsunami. Orang tak sebut tsunami masa tu, orang tak tahu pun nama dia tsunami. Air laut naik, air laut naik.
Tapi orang yang bertukang sampan ni boleh keletihan tertidur dalam sampan dengan kapak, dengan peralatan nak repair sampan yang rosak ni. Dia boleh tertidur dalam sampan. Saat sampan ini diterbangkan, dibawa oleh air laut ke atas rumah orang tersebut, orang tu masih lagi tidur. Kita kata mustahil tak terjaga, diterbangkan, dibawa oleh air ke atas rumah orang tersebut. Orang tu masih tidur dengan lenanya. Tidur sampai sampan tu duduk di atas rumah. Dan beberapa orang yang terselamat di atas mangsa-mangsa kampung tu yang nak menyelamatkan diri naik ke atas tingkat 2 rumah tersebut, nampak sampan yang digulung ombak tersangkut atas rumah. Dia duk ingatkan penyelamat hantar sampan nak ambil mereka ni. Pakatlah sama-sama naik atas sampan. Bila tengok dalam tu ada orang tidur. Tidur dengan peralatan yang ada kapak, yang ada segala macam lah untuk repair sampan ni. Masya Allah. Muslimat, apa kaitan tak lama sampai ke tengah hari mereka kelaparan, dah tak ada benda mereka nak makan. Sampan tak bergerak rupanya. Sampan tersangkut atas rumah tersebut. Mereka kelaparan. Anak-anak kecil yang terselamat duduk atas perahu itu sudah mula menangis. Kuasa Allah, datang satu tandan kelapa dibawa oleh air. Lalu depan mereka, mereka ambil setandan kelapa, bawa masuk dalam perahu. Siapa yang hantar, muslimat? Allah. Saya kata, Masya Allah, ini kisah benar yang dilalui oleh mereka. Ajaibnya, maha besarnya Allah menolong hambanya yang nak ditolong. Kita minta pertolongan Allah, tapi kita tak rasa kita beribadah sungguh-sungguh kepada Allah. Dia ambil setandan kelapa, bawa masuk dalam perahu. Mereka terfikir nak buka kelapa macam mana, pakai gigi pun tak boleh. Subhanallah, patut Allah hantarkan si tukang repair kapal tadi dengan peralatan. Tertidur, peralatan tu masih ada. Mereka menggunakan kapak, menggunakan alatan-alatan tu buka kelapa. Air yang ada dalam kelapa dibagi minum kepada anak-anak. Isi kelapa tu menjadi makanan kepada mereka yang terselamat. Allahu Akbar. Kerja siapa, muslimat? Kerja Allah. Kita tak boleh kata perkara macam ni kebetulan. Bila Allah hantarkan pertolongan melalui iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab tu saya sebut dalam kuliah-kuliah saya, kadang-kadang saya kata kepada ibu-ibu yang rasa macam susahnya ustazah duduk sorang-sorang, susahnya ustazah rasa macam suami sendiri pun tak boleh tolong, susahnya ustazah anak-anak dah makin jauh. Ketika melafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam solat, muslimat, rasai pertolongan Allah sangat hampir. Seusai solat kita beristighfar kepada Allah. Kita duk sebutkan apa? Macam mana Allah nak datangkan pertolongan. Aku bertaubat atas segala dosaku, ya Allah. Rupanya selama ini aku tak hidup ikut agama Engkau sangat. Rupanya aku kurang menyembah Engkau selama ini. Jadi jangan salahkan Allah kalau pertolongan Allah tidak menghampiri kamu. Namun Allah Maha Rahim, Allah Maha Rahman. Allah pasti hantarkan pertolongan. Tapi Allah nak tengok bagaimana sungguh-sungguhnya kita kembali kepada Allah. Sebab itu hayati ketika kita melafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ustazah Zai biasa zikirkan kalimah ini, satu kalimah ayat ini di luar solat. Biasa. Saat kita rasa macam nak pertolongan Allah, Tuhan, selama ni aku dah sembah Engkau betul-betul. Selama ni aku dah sembah Engkau betul-betul, ya Allah. Aku sangat perlukan pertolongan, bantu aku, ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apatah lagi kita hadapi ketika dalam solat. Kita hayati sungguh-sungguh, muslimat. Tengok kata Hamka. Oleh sebab itu, ayat 5 ini memperkuat lagi ayat yang kedua. Apa ayat kedua? Muslimat dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita lafaz pada ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu kami sembah, padamu juga kami pohon pertolongan. Ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Makna muslimat, semalam kita kata jangan orang perempuan khususnya lemah dengan pujian. Pantang kena puji sikit oleh boyfriend, dah ikut boyfriend balik tidur rumah boyfriend. Hati-hati dengan anak-anak dara kita. Kita kurang memuji mereka. Ayahnya sudah lupa untuk memuji anak-anak perempuannya. Jadi pantang dipuji oleh lelaki di luar rumah, mereka sanggup serah segala. Berhati-hati.
Ajarkan mereka kita ni lawa macam mana pun tak berhak dipuji. Allah yang bagi. Na'udzubillah kena simbah asid sekejap hilang kecantikan. Kita ni ada rumah besar tak berhak dipuji. Kalau Allah nak tarik sekejap saja, ajarkan anak-anak muslimat supaya tidak lemas dengan pujian. Kerana bagi seorang wanita, bila sekali dipuji selalunya luntur jiwanya. Tak kuat dia. Inilah ujian yang paling besar buat wanita. Pantang dipuji. Bila dipuji kadang-kadang serah segala. Mudah nak kena pukau, mudah nak kena tipu. Inilah lemahnya orang perempuan berbanding orang lelaki. Jadi berhati-hati. Ajari hati setiap kali datang pujian, aku tak berhak dipuji. Yang paling berhak dipuji adalah Allah. Kalau bukan Allah yang bagi aku cantik ni, siapa nak puji aku cantik? Kalau bukan Allah yang bagi rezeki aku jadi kaya ni, siapa nak mengkayakan aku? Muslimat dirahmati Allah, kembalikan kepada Allah. So ayat 5 ni penguat kepada kita makin mengiyakan, ya, Allah itu Tuhan semesta alam. Baik, apa lagi katanya? Hanya dia yang patut dipuji, kerana hanya dia sendiri yang menjadikan dan memelihara alam, tidak bersekutu dengan yang lain. Allah ciptakan langit, bulan, bintang, matahari, terbentang bumi Allah ini dengan begitu luas, cukup sempurna kejadian manusia. Allah tak pernah minta tolong dengan sesiapa, tak pernah bersekutu, bersyarikat. Orang nak buat syarikat tak boleh bina seorang-seorang muslimat. Ustazah nak bina syarikat Al-Fawaz Travel sendirian berhad, boleh buat seorang-seorang? Tak mungkin boleh. Maka muslimat dirahmati Allah, maksud syirik itu dalam keadaan bersyarikat, bekerjasama, minta tolong dengan siapa? Allah tak layak disyirikkan. Sebab Allah tak pernah bersyarikat dengan sesiapa. Allah betul sendirian berhad. Paling layak Allah itu tunggal. Dia buat apa sahaja tanpa pertolongan sesiapa. Masya Allah muslimat dirahmati Allah. Hanya kita jangan sombong. Kau bos tak perlukan pertolongan orang bawahan. Tak mungkin engkau boleh berada di atas tanpa bantuan orang bawah. Kena sentiasa ingat muslimat. Lalu, mana tadi hilang dah. Baik, saya sambung. Kenapa na'bud? Iyyaka na'bud. Kepadamu aku sembah. Perhatikan ya, ibadah ini bermaksud kalimah abdun. Abdun ni hamba. Kalau namanya hamba, wajib untuk beribadah kepada Allah, menjadi seorang abid. Apa abid? Ahli ibadah. Ibadah ni bukan hanya solat, puasa, zakat, haji, bukan. Jadikan seluruh hidup kita 24 jam ini sebagai cara untuk beribadah kepada Allah. Kita menahan sabar, kita sedang beribadah. Muslimat dirahmati Allah. Kita kekal dalam sabar, kita sedang beribadah kepada Allah. Kalau diuji dengan kesabaran, ya Allah, aku dah tak sabar dah ni. Ya Allah, mungkin solat aku tak boleh membawa aku ke syurga. Engkau kuatkan aku dengan sabar. Muslimat, mungkin kita nak paksa diri menghalalkan, memaafkan. Muslimat, sukarnya nak buat. Kalau engkau boleh pandang ini sebagai ibadah kepadamu, ya Allah, engkau kuatkan aku. Bila kita faham konsep ibadah itu bukan hanya solat, puasa, zakat, haji. Kenapa Allah beri kita pelbagai ujian? Bercakaplah dengan hatimu, ya Allah, kalau inilah engkau pandang aku sebagai ibadah, aku dihenyak, dizalimi begini dahsyat, kuatkan aku, ya Allah, sabarkan aku, ya Allah. Muslimat, kerana sabar itu sebaik-baik ibadah. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita tak pandang itu sebagai ibadah, kita rasa letih. Kita perasan syurga dengan puasa, zakat, haji, tutup aurat, kita perasan syurga dah. Sebenarnya 24 jam hidup sehari baru berapa lama kita beribadah? 24 jam. Kalau ada satu timbangan yang khas, kita timbang. Okey, puasa tadi sehari. Okey, solat tadi 5 waktu campur dengan yang qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud semua. Timbang lagi 5 kilo. Okey, aku bersedekah tadi, timbang lagi. Kalaulah ada penimbang yang macam tu, hari-hari kita akan nampak masih sikit ibadah kita. Sebab apa muslimat? Walau solat, puasa, zakat, haji, sedekah, tapi mulut kita masih berdosa dengan orang lain. Tak ibadah kita ketika menggunakan mulut kepada benda jahat. Mata kita masih berdosa, tak beribadah mata kita. Telinga kita masih berdosa. Kita hilang sabar berdosa, kita tak beribadah saat diuji oleh Allah.
nipis sikit berat timbangan pahala kita setiap hari. Jadi jangan perasan kita ke syurga Allah dengan ibadah yang Allah paksa kita melalui solat, puasa, zakat, haji. Subhanallah, muslimat dirahmati Allah. Ini yang kita nak lafaz dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Hamka lagi, dan tidak ada pula yang lain kita puja atau puji, kita sembah yang berupa ibadah. Muslimat dirahmati Allah, mana ada kita minta pertolongan kepada manusia. Muslimat dirahmati Allah, kita minta pertolongan kepada Allah, kita menyembah Allah, kita minta pertolongan kepada Allah, itu adalah ibadah. Faham? Tapi kalau kita minta pertolongan kepada manusia, biasa tak kita minta pertolongan lagi. Bukan manusia ini makhluk, ini bersifat seperti Khalik. Allah lagi kita merayu rintih kepadanya, lagi dia suka nak dengar suara kita. Tahu tak dialog Jibril bila bertanya kepada Allah, kenapa wahai Allah Fir'aun itu minta pagi, tengah hari sudah engkau kabulkan, sedangkan orang beriman itu merintih minta berhari-hari engkau belum makbulkan. Aku benci mendengar suara orang seperti Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan. Dia tidak mengakui dirinya hamba, tetapi orang beriman yang mengaku dirinya hamba yang merintih, ya Rabb. Allah sengaja tangguh dan Allah nak beri dalam bentuk lain yang lebih mengikut keperluan kita, yang lebih mendatangkan nikmat selepas kematian kita, kerana Allah rindu nak dengar rintihan orang yang beriman. Masya Allah, muslimat dirahmati Allah. Kalau kita faham konsep ini, kita takkan berhenti daripada bersyukur betapa baiknya Allah kepada kita. Kita saja yang tidak melihat betapa baiknya Allah, kerana kita melihat dengan mata, kita tidak melihat melalui cahaya hati kita. Kat mana hati kita nak bercahaya kalau dia dipenuhi dengan hitam-hitam dosa? Maka tadabbur Quran antara cara meleburkan takabur, insya-Allah selamanya akan makin putih, makin bersih. Lalu kita melihat Allah bukan dengan pandangan mata, tapi beberapa lapis ke dalam dasar hati kita. Kita akan melihat Allah dengan mata hati. Muslimat dirahmati Allah. Kita diperintah oleh Allah untuk hormat kepada yang patut dihormati. Allah suruh kita kasih kepada ibu bapa. Allah suruh kasih kepada ibu bapa. Allah tak suruh sembah ibu bapa. Okay, muslimat, kita tak boleh kata, walaupun saya tak sembahyang, saya hari-hari buat baik pada mak bapak saya. Kalau mak bapak saya suruh sembah pun saya sembah. Allah tak pandang ibadahmu kepada mak bapakmu, yang mu menjadikan mak bapakmu itu sebagai bahan sembahan, itu syirik di sisi Allah. Allah perintahkan mu buat baik kepada mak ayahmu. Setiap pengorbananmu, kebaikanmu kepada ibu ayahmu, kamu sedang beribadah kepada Tuhanmu. Ini pentingnya ilmu. Kenapa kamu baik sangat dengan mak ayah kamu? Sajalah ustazah, dah dia mak saya, itu je modal. Muslimat, kenapa kamu buat baik pada mak ayahmu? Sebab Allah suruh saya buat baik kepada mak ayah. Bila Allah suruh kita baik dengan mak ayah, walaupun mak ayah itu tidak baik dengan kita, kita akan tetap buat baik kepada mak ayah kita. Akan ada si pengacum-pengacum batu api ni, kau ni mak engkau seorang pelacur pun kau boleh baik lagi macam tu. Bapak engkau tu dah jadi pembunuh dah. Semua masyarakat dah buang daerah bapak engkau. Engkau masih lagi baik dengan mak bapak engkau. Kita pun boleh marah kalau kita memandang mak bapak kita itu sebagai bahan sembahan. Tetapi mak bapak kita jahat mana, Allah yang suruh kita buat baik kepada mak ayah kita. Maka kita tidak akan penat berbuat baik kepada mak ayah kita. Faham konsep ni muslimat, kita takkan rasa penat. Orang kata, mak ayah kau tu sembahyang pun tidak, buat apa kau buat baik pada dia? Kan biasa kita dengar macam ni. Saya tetap mengajak mak ayah saya sembahyang. Saya tetap mendoakan mak ayah saya berada di jalan Allah. Saya tetap diperintahkan oleh Allah untuk buat baik kepada mak ayah saya. Maka setiap kali mu buat baik kepada mak ayahmu, walaupun mak ayahmu bukan orang baik, itu ibadah di sisi Allah. Ni kena faham muslimat. Sebab tu kadang orang tanya, kenapa tak penat ke dia jadi macam hamba pada mak ayah sendiri? Kita bukan hamba pada mak ayah kita, kita hamba Allah. Tapi kita disuruh oleh Allah untuk buat baik kepada mak ayah kita. Faham tak muslimat? Apapun alasan seorang lelaki dimarahi oleh isteri, abang ni asyik balik kampung mak ayah abang je. Kan adik-beradik abang yang lain ada.
Memanglah adik-beradik abang yang lain ada, tapi dah diorang tu tak nampak pun buat baik kepada mak ayah sebagai ibadah. Allah pilih abang untuk nampak. So, wahai isteri, jangan cemburu kepada suami yang asyik buat baik kepada mak ayah dia. Dia sedang taat kepada perintah Tuhannya. Ini yang kita kena faham, muslimat. Sebab itu kita sebagai isteri sepatutnya kita sedih bila suami kita telah mula melupakan orang tuanya. Kenapa abang tak balik kampung? Lama dah. Kita berhak sebagai wanita solehah memberi ingat suami kita, muslimat. Asyik balik kampung saya je bang. Kalau wanita tak solehah, yes, suami aku asyik balik kampung aku je, padan muka mak dia. Ini wanita tak solehah. Tapi wanita solehah bang, bulan lepas kan dah balik kampung saya. Bulan ni balik kampung abang lah pula. Sian mak ayah abang, mesti tunggu-tunggu abang. Alah tak apalah, mak ayah abang tu, mak ayah awak kan sakit, kita pergilah mak ayah awak je. Yelah bang, tapi kalau kita nanti anak-anak kita tak ziarah kita, lama dah mesti sedih. Kita nasihat. Kerana nasihat kita sehingga menjadikan suami kita ingat kepada mak ayah dia, itu juga ibadah. Faham muslimat dirahmati Allah? Dan setia kepada negara, raja atau ketua negara, dan kita diperintahkan oleh Allah supaya hormat kepada guru. Semua itu kita kerjakan kerana Allah yang menyuruh. Taat kepada guru, taat ibu bapa lagilah. Sebagai pekerja, ikut cakap bos, kita sedang mengikut perintah Allah. Bukan kita ikut telunjuk bos. Sebab tu orang yang tahu itu perintah Allah, dia tak sedih kalau kena tendang dengan bos bila-bila masa. Selama ni aku kan na'bud, aku menyembah Allah sungguh-sungguh. Hilang punca pencarian kat sini, pasti Allah akan hantar pertolongan dengan memberi aku rezeki dalam bentuk lain. Ni kena faham muslimat. Sebab tu orang kata, tak penat ke buat amal ibadat ni? Tak penat ke bersedekah? Kan itu perintah Allah, buat apa kita nak penat? Itu tanda kita na'bud, menyembah Allah yang sungguh-sungguh. Barulah bila kita susah, Allah yang akan hantarkan pertolongan kepada kita. Hak ni kita tak faham lagi, memang jauhlah agama dengan kita. Kita rasa dah tutup aurat, kita dah beragama. Kita rasa kita dah sembahyang, kita dah beragama. Tapi kita tak faham konsep iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 369 orang ni faham tak apa Ustazah cakap, sayang? Faham ke tak faham ni? Kita nak cuba menjiwai Fatihah yang diturunkan Allah kepada kita. Kita nak dapat rasa bila solat itu bukan kita jadi orang yang sepertinya tidak bersolat. Lepas solat kita masih mencari-cari Tuhan, tapi mu kata mu solat. Lepas solat mu masih bermaksiat kepada Allah. Kenapa mu tak dapat merasai hasil solat itu adalah tenang, lapang, merasa diperhatikan oleh Allah? Kerana kamu tidak menjiwai akan Fatihah itu, muslimat. Okey, kita sambung lagi. Memohon pertolongan dengan dasar tauhid. Allah itu esa, tunggal. Tak boleh kita nak sebut pun kalau boleh. Nasib baiklah ada si Fulan tu tolong. Si Fulan tu tolong, Allah yang datangkan orang tu untuk tolong kita, bukan kebetulan. Tengok cerita mangsa tsunami berada di atas sampan yang Allah hantarkan kepada mereka, tersangkut di atas rumah, sampai sekarang masih ada. Tiba-tiba rasa lapar perut, lalu pula setandan pohon buah kelapa. Tak tahu nak buka buah kelapa macam mana. Dalam kapal ada pula tu kapak segala yang digunakan untuk repair perahu tadi. Ya Allah, adakah itu kebetulan? Yang datang pertolongan dalam hidup kita ni tak pernah kebetulan. Semuanya tanda kasih sayang Allah. Kena faham muslimat dirahmati Allah. Jiwai rasa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi jangan pernah kita rasa nasib baiklah ada si Fulan tu. Memang kita kena buat baik, terima kasih pada si Fulan yang menghantar pertolongan, tapi syukurnya harus kepada Allah. Terima kasih banyak Kak. Ya Allah, baiknya Allah hantar saya Kak sebagai jiran saya untuk tolong saya. Semoga kita berjiran sampai ke syurga ya Kak. Subhanallah. Balik ada sujud syukur, ada cara berterima kasih dengan Allah, menambah-nambah lagi amal solehat. Subhanallah muslimat. Atau meminta tolong, na'udzubillah, kepada berhala. Atau meminta tolong kepada keris pusaka. Keturunan saya ni Ustazah, selagi keris pusaka tu ada dalam almari ayah tu, insya-Allah selamat. Guna insya-Allah, tapi dijadikan azimat tangkal
keris pusaka, benda yang ditanam dalam rumah, apa-apa tangkal yang diambil daripada Tok Moh sana sini, mu kata mu akan selamat. Ni dah ada dah orang yang gunakan apa benda tangkal. Kalau aku guna ni jadikan rantai, coronavirus takkan singgah. Mu buatlah macam tu. Inilah kesyirikan yang sangat jelas. Okey, muslimat, kita nak tinggalkan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kuliah tadabbur. Satu ayat pun dah nak habis dah 1 jam setengah.